Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syabir Ramli. Saya bersama-sama rakan dari kelas BA2502 ingin membincangkan tajuk mengenai toleransi beragama dan amalannya di Malaysia. Seterusnya adalah perakuan pelajar. Berikut di layar adalah indeks. Berikut adalah ahli kumpulan kami, iaitu Muhammad Hanis, Farah Adibah, Muhammad Syafiq, Sharifah Adilah, Muhammad Iswan dan saya Muhammad Shah. Seterusnya kita akan lihat mengenai pendahuluan. Sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai toleransi beragama dan amalannya di Malaysia, eloklah kalau kita tahu apakah yang dimaksudkan dengan nilai murni, toleransi dan juga perundangan. Nilai murni membawa maksud sesuatu tingkah laku yang baik. Manakala toleransi membawa maksud kita menghormati hak orang lain pada sama, kita tidak mengabaikan hak kita, dan perundangan membawa maksud adalah satu peraturan yang mesti kita patuhi. Seterusnya kita akan lihat dari segi konteks Islam dan juga perundangan di Malaysia, di mana kedua-duanya mengamalkan nilai toleransi. Ini dapat dibuktikan pada surah Al-Baqarah ayat 256. Allah SWT berfirman, yang maksudnya boleh saya simpulkan di sini adalah tiada paksaan dalam beragama Islam. Seterusnya pada sirah Nabi Muhammad SAW, pada pembukaan kota Madinah dan juga Mekah, tiada paksaan dalam beragama Islam. Seterusnya pada Perlembagaan Malaysia. Pada perkara 11 dalam Perlembagaan Persekutuan ada dinyatakan iaitu rakyat bebas mengamalkan apa yang dianutinya. Tapi pada masa yang sama, agama Islam adalah sebagai agama rasmi persekutuan. Seterusnya, saya serahkan kepada sahabat saya, Cik Farah. Kebaikan itu berlaku apabila masyarakat itu saling bersefahaman dan bertolak ansur antara satu sama lain. Terdapat 6 kebaikan, iaitu yang pertama, memupuk semangat perpaduan. Dengan bertoleransi, lahirnya rasa sayang dan ambil berat antara satu sama lain menjadikan perpaduan dapat dipupuk walaupun berlainan agama anutan. Dan yang kedua adalah menjamin keharmonian. Ini dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat berjiran yang berlainan bangsa saling bekerjasama dalam satu komuniti, dan ini mampu menghapuskan tembok pemisah antara individu yang berlainan status ekonomi, bahasa maupun budaya. Dan yang ketiga adalah mengelakkan penindasan. Dengan bertoleransi, penindasan dapat dielakkan seperti eksploitasi kepada golongan minoriti dengan memberikan hak yang sama rata kepada seluruh warga negara. Dan yang keempat adalah negara mampu menjalinkan hubungan dengan negara lain tanpa sebarang halangan. Dan kelima, merangsang pertumbuhan ekonomi. Negara yang mempunyai status sosioekonomi yang stabil mampu menarik minat pelabur asing untuk melabur ke dalam negara sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir adalah yang keenam, menjadi negara contoh. Malaysia yang mempunyai masyarakat majmuk yang mengecapi keamanan, hasil bertoleransi mampu menjadi negara contoh kepada negara yang lain. Dan seterusnya saya serahkan kepada Adilah. Dapat 6 keburukan toleransi beragama di Malaysia. Yang pertama, timbul perselisihan faham antara kaum. Perselisihan faham ini akan terjadi apabila isu yang masih tidak dapat diselesaikan secara perundangan. Sebagai contoh, perkahwinan antara agama dengan kedudukan anak dan harta memberikan tanggapan yang salah kepada penganut yang lain. Yang kedua, wujudnya prasangka atau prejudis antara kaum disebabkan sikap keterbukaan. Contohnya, antara yang kita dapat pada hari ini ialah isu penggunaan kalimah Allah dalam kitab agama Kristian. Yang ketiga, menjejaskan pembangunan negara. Apabila rakyat bertelingkah akibat fahaman ekstrim dan taksub, maka menyebabkan negara tidak aman dan menjejaskan pendapatan ekonomi negara. Keempat, melahirkan generasi tidak menghormati dan menghargai hak orang lain. Hal ini boleh terjadi akibat perasaan tidak puas hati berkenaan hak keistimewaan sesuatu pribumi. Sebagai contoh,
Raja Bumi Putra di dalam Universiti Teknologi Mara. Yang kelima, mewujudkan jurang persikataan. Segelintir masyarakat lebih senang menzahirkan pesan faham berkaitan suatu isu di laman sosial tanpa mengambil kira kesannya. Yang keenam, berlakunya pemusnahan secara terbuka. Wujudnya masyarakat yang mementingkan diri sendiri dan menjadikan masyarakat berjiwa kosong. Seterusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iswan bin Yuzaidi. Okey, saya ambil part adalah bahagian toleransi. Kesan-kesan toleransi terbahagi kepada 4. Yang pertama yang saya ingin huraikan adalah individu. Yang kedua adalah masyarakat. Yang ketiga adalah keluarga. Yang keempat adalah negara. Yang pertama, individu. Individu, kesan toleransi terhadap individu adalah penting kerana di negara kita, sebagai contoh, negara kita mengamalkan sistem pentadbiran yang sistematik, yang di mana setiap warga negara, setiap individu boleh boleh bebas beragama dengan syarat yang telah diletakkan oleh perlembagaan. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga dapat membina satu sefahaman yang membolehkan mereka hidup harmoni dalam sesebuah keluarga. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Ini amat penting kerana sekiranya dalam masyarakat tidak mempunyai toleransi, nescaya masyarakat kita akan hancur. Masyarakat kita akan sentiasa bergaduh dan berpecah belah. Umum tahu, negara Malaysia mempunyai pelbagai bilang kaum, agama dan bangsa. Ini kerana kesan toleransi amat penting bagi sesebuah negara untuk menjamin sesebuah kestabilan negara itu sendiri. Dan yang keempat adalah negara. Ini amat penting kerana kesan toleransi amat penting bagi sesebuah negara untuk membina sesebuah negara yang maju, makmur dan aman. Ini kerana sekiranya tiada kesan toleransi antara di dalam negara itu sendiri, nescaya macam mana ekonomi negara ingin bangun, macam mana pelabur luar ingin datang kerana mereka tidak yakin. Sedangkan negara kita sendiri tidak mengamalkan toleransi yang boleh menyebabkan sesuatu negara itu berpecah belah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anis. Saya akan membentangkan mengenai isu-isu semasa berkaitan toleransi beragama di Malaysia. Sebagai contoh yang pertama, isu pembesaran suara di Pulau Pinang telah hangat diperkatakan. Hal ini berlaku apabila Jabatan Hal Ehwal Islam Pulau Pinang telah menerima beberapa aduan apabila pihak masjid dan surau telah menggunakan pembesaran suara yang kuat dan nyaring di sebelah luar bila melakukan solat berjemaah, berzikir selepas solat, ceramah, kuliah dan rakaman ayat suci Al-Quran sebelum mengumandangkan azan. Ini mengganggu ketentaman penduduk sekitar, terutamanya penduduk bukan Islam. Pihak Mufti Pulau Pinang, Datuk Wan Salim Muhammad Noor telah mengeluarkan fatwa menyarankan pihak masjid dan surau hanya menggunakan pembesaran suara di sebelah luar bagi mengumandangkan azan dan iqamat. Hal ini bagi menjaga sensitiviti masyarakat sekitar dan menjaga imej dan syiar Islam. Seterusnya, seorang nenek yang berbangsa Cina peranakan serta beragama Buddha yang tinggal di Melaka yang bernama Tan Guan Nyo atau lebih dikenali Nyonya Popo telah memelihara cucunya yang beragama Islam sejak dari kecil. Malahan bagi menghormati agama cucunya, Nyonya Popo telah menyucikan rumahnya dari segala najis dengan air tanah. Meskipun masih teguh mengamalkan ajaran agama Buddha, beliau menggalakkan cucunya menjadi seorang penganut agama Islam yang baik. Untuk isu yang ketiga, sebuah masjid iaitu Masjid An-Nur yang telah dibina di Pekan Keluaran Sabah bagi kemudahan masyarakat Islam untuk mengerjakan ibadah, dibina berdekatan dengan 3 gereja iaitu Gereja Bethel Malaysia, Gereja Sidang Injil, Gereja Anglican St. Andrew dan sebuah tokong. Bagi mengutarakan isu yang terakhir, Ahli Parlimen Johor Bahru Akmal Nasrullah telah mengadakan majlis berbuka puasa di Guara Sahib Johor Bahru pada 28 Mei 2019. Majlis Iftar Muhibah itu diadakan di Rumah Ibadat Beragama Sikh itu turut melibatkan Persatuan Cina Muslim Malaysia iaitu MAKMA dan
Jemaah Masjid Indah Muslim Johor Bahru. Walaupun mendapat kritikan dan tumahan daripada berbagai pihak, masjid itu telah berlangsung dengan harmoni dan jaya. Pembentangan seterusnya akan disambung oleh rakan saya yang lain. Bagi meraihkan kepelbagaian kaum di dalam Malaysia, amalan toleransi ini amatlah penting di dalam kehidupan seharian dan dapat dirumuskan seperti berikut. Sesuatu masalah dapat diselesaikan sekiranya sifat dan amalan toleransi ini dapat dipupuk di dalam diri individu. Kita juga harus membudayakan sifat yang positif sejak dari bangku sekolah. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Budaya penindasan agama juga haruslah dielakkan di dalam kamus kehidupan. Tanpa memahami konsep, kita tidak akan dapat mencapai sesebuah negara yang aman dan damai. Peranan kerajaan, individu, keluarga dan masyarakat juga amat penting. Akhir kata, marilah sama-sama kita memegang kata pepatah Melayu, bulat air kerana pembentungnya, bulat manusia kerana muafakatnya.